Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita berkumpul pada hari yang bahagia ini. Dan kita telah masuk kepada hari yang ke-14 daripada bulan Syaban. Dan hari yang ke-14 daripada bulan Syaban merupakan hari yang sangat penting sekali dalam Islam. Sebab malamnya kita akan masuk kepada nisfu Syaban. Jadi insyaAllah ta'ala pada hari ini di Masjid Khalid, selepas solat maghrib kita akan mengadakan majlis nisfu Syaban, dan kita akan membaca Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini merupakan malam yang barakah, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan mengampunkan dosa. Malam yang mana amalan kita diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW suka yang puasa pada bulan Syaban, dan juga menggalakkan umatnya melakukan sedemikian dan menghidupkan malam-malamnya. Lebih-lebih lagi pada malam nisfu Syaban, pada malam ini. Dan kita baca Yasin, sebab surah Yasin ini daripada surah yang agung dalam Al-Quranul Karim. Maka kita menjadikan bacaan Yasin sebagai sebab Allah mengabulkan doa. Ini kita dalam Islam kita dikenali sebagai tawassul dengan amalan. yakni kita menjadikan bacaan Al-Quranul Karim sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Yani Allah mengatakan, wahai mereka-mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Maka para ulama kita mengatakan melakukan salat adalah wasilah, melakukan puasa adalah wasilah. Ini wasilah maksudnya sebab. Begitu juga dengan bacaan Al-Quranul Karim. Maka ini yang kita akan lakukan insya-Allah pada malam yang bahagia ini, dan kita ingin mengingatkan para jemaah sekalian akan kepentingan malam ini. Jadi malam ini adalah malam yang penting. Dia hanya berlaku setahun sekali. Kalau kita terlepas malam ini, kita nak kena tunggu tahun depan. Alangkah ruginya. Sebab mungkin kita tidak mengetahui sama ada tahun depan dapat hidup ke tak hidup. Seperti mana bulan Ramadan hanya datang setahun sekali, malam nisfu Syaban juga setahun sekali. Begitu juga dengan hari Arafah, Ashura. Ini semua adalah peristiwa yang berlaku setahun sekali. Kalau ia berlalu, dia akan kembali tahun yang di depan. Kita nak kena tunggu 365 hari. Jadi malam ini adalah malam yang penting. Kita nak kena hidupkan malam ini. Jadi daripada cara para ulama, kita menganjurkan kita adalah datang ke masjid dan kita niat i'tikaf. Apabila terbenamnya matahari, dan kita duduk dalam majlis zikrullah dan doa, yang mana kita akan membaca Yasin 3 kali diselangi dengan doa. Seperti mana kita mengatakan, kita menjadikan Yasin wasilah, dan Yasin daripada surah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah dapat kita menghidupkan malam ini. Sekurang-kurangnya kita dapat menghidupkan bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya'. Sangat penting sekali. Jadi oleh itu kita di Masjid Khalid, alhamdulillah tahun ini kita dapat mengadakannya di masjid. Tahun lepas saya rasa kita masih online kan. Zaman Covid kita masih online. Online pun kita buat juga. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita dapat kembali ke masjid. Jadi insya-Allah malam ini kita akan berkumpul di sini. Selepas yang ini solat maghrib, kita akan terus yang ini dengan bacaan dan sedikit ada ceramah sedikit, memberikan sedikit semangat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita afiah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan taufik dapat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sekurang-kurangnya di antara maghrib ini dan isya. Dan doa malam ini kabul insya-Allah. Jadi kalau ada jemaah yang ada hajat, betul-betul ini hajat, saya anjurkan, kalau betul-betul ada hajat ataupun sedang menghadapi masalah, ataupun ada sakit dan sebagainya, ataupun ahli keluarga kita yang sedang menghadapi masalah, maka malam ni adalah peluang kita baca Yasin 3 kali dan kita berdoa kepada Allah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan. Dan ini mujarab. Ini adalah perkara yang mujarab. Jadi insya-Allah sama-sama kita meletakkan keazaman. Tapi jangan kita buang masa pula hari ini, malam ini kita duduk di kedai kopi sebagai misal. Di antara maghrib dan isyak malam ini kita tak ada. Kita jangan lepaskan ini peluang melakukan sesuatu yang sia-sia, sebab ia akan merugikan kita. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Jadi jemaah jemput boleh datang di sini pada malam ini. Sekarang kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Risalah Jami'ah. Dan kita dah habis bab puasa. Sekarang kita akan masuk ini kepada bab zakat. Maka penulis mengatakan az-zakatu wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Jadi penulis mengatakan bab zakat. Ini zakat di dalam bahasa Arab ini maksudnya sesuatu yang menambah. Dalam segi bahasa zakat ini dia daripada perkataan zaka yazku. Zaka yazku zakatan, yakni sesuatu yang bertambah. Jadi kenapa zakat dikenali sebagai zakat? Sebab bila kita mengeluarkan zakat, Allah akan menambahkan harta. Daripada sebab Allah menjaga harta kita dan menambahkan harta dan memberikan barakah apabila kita mengeluarkan zakat. Dan daripada sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan dan wang menjadi kurang dan hilang adalah apabila kita tidak mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini walaupun pada zahirnya kita mengeluarkan sesuatu, tetapi pada hakikatnya Allah akan menggantikannya dan akan menjadikannya sebab penambahan bagi harta. Jadi di sini kita lihat ada kesinambungan di antara perkataan zakat dalam segi bahasa dan dalam segi makna. Maka dalam segi makna adalah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang dikhususkan. yakni mengeluarkan harta yang dikhususkan kepada golongan yang dikhususkan. Ini adalah definisinya. Sekali lebih kurang, mengeluarkan harta yang dikhususkan oleh Allah sebagai satu kewajipan dan memberikan kepada golongan yang dikhususkan dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Sebab dalam bab zakat ini tak semua harta wajib zakat. Jadi hanya harta yang dikhususkan. Sebagai misal, kalau orang menanyakan, saya beli rumah, adakah diwajibkan saya bayar zakat atas rumah saya? Rumah ada zakat, kita ada zakat. Satu orang misalnya dia beli rumah 300,000. 300,000. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat tiap-tiap tahun bagi rumahnya? Jawapannya tidak. Tidak ada zakat atas perumahan. Satu orang beli kereta 40,000. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi keretanya tiap-tiap tahun? Tidak diwajibkan. Sebab ini bukan jenis yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Sebab Nabi SAW telah mengkhususkan jenis harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Daripada harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat adalah emas dan perak. Pada zaman Nabi SAW, wang ini dia dalam bentuk emas dan perak. Pada zaman Nabi SAW kita tidak ada wang kertas yang kita ada pada hari ini. Singapore dollar, Malaysian ringgit. Pada zaman Nabi tidak wujud. Ini adalah benda yang baru 100 tahun. Tapi sebelum ini manusia menggunakan emas dan perak.
Maka zakat ini diwajibkan ke atas emas dan juga diwajibkan ke atas perak. Maka wang kertas yang kita menggunakan pada hari ini dikiaskan kepada emas. Itu sebab diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Maka penulis mengatakan wa amma zakatu wa hiya arabiu arkanil Islam. Sebelum itu definisi mengatakan mengeluarkan harta yang dikhususkan kepada golongan yang dikhususkan. Jadi kita ada harta yang dikhususkan diberikan kepada golongan yang dikhususkan. Kita apa yang dikenali sebagai 8 asnaf yang kita akan bicarakan. Jadi ada orang yang boleh terima zakat, ada yang tak boleh terima zakat. Kena lihat kepada syarat. Dan juga dengan syarat-syarat yang tertentu. Bila kita nak kena mengeluarkan, bila diwajibkan, apa yang dimasukkan dengan haul dan nisab. Dan zakat ini penulis mengatakan dia adalah rukun Islam yang keempat. Kita rukun Islam, kita ada 5 rukun. Kita ada kalimah syahadah, mendirikan salat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan mengeluarkan zakat, akhir sekali melakukan haji bagi orang yang ada kemampuan. Maka zakat ini dia daripada rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya, maka terkeluar daripada agama Islam. Barang siapa yang mengatakan zakat tidak wajib, apa jadi? Kalau dia mengatakan zakat tidak wajib, dia terkeluar daripada agama. Kenapa? Sebab dia telah mengingkari sesuatu perkara daripada rukun Islam. Sama juga satu orang mengatakan misalan solat tak wajib. Kita mengatakan dia telah terkeluar daripada agama Islam. Dia nak kena mengucapkan kalimah syahadah sekali lagi. Ada orang yang dikecilkan kata Allah. Ala kulli hal. Tapi tak apa Ustaz. Tak apa Ustaz. Begitu juga kalau sekiranya seseorang itu dia mengingkari akan kewajipan puasa pada bulan Ramadan. Ini kita mengatakan daripada rukun Islam. Jadi ada perkara yang mana kalau sekiranya seorang Muslim mengingkarinya, maka dia menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi salah satu daripadanya adalah zakat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dia mengatakan barang siapa yang tidak membayar zakat, aku akan memeranginya. Ini kita ada kisah masyhur ini tentang Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Yang mana setelah wafatnya Nabi SAW, apabila dia menjadi khalifah, dikhabarkan kepadanya ada sebahagian kaum Arab tidak mau bayar zakat. Maka apa dibuat? Ada golongan tidak mau bayar zakat. Maka dia mengatakan, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, aku akan memeranginya. Sebab ini dia memahami zakat ini daripada rukun Islam. Mesti ini ditinggikan. Mesti diasaskan. Kalau sekiranya ada orang yang menumpangkan rukun Islam, dia akan melemahkan agama ini. Jadi ini adalah daripada kepentingan kepentingan mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Maka penulis mengatakan dan diwajibkan atas seorang Muslim untuk mengetahui jenis-jenis harta yang diwajibkan. Seperti mana kita mengatakan berkenaan dengan zakat ini, dia hanya bagi harta yang dikhususkan. Sebahagian daripada harta yang diwajibkan. Jadi dia tidak diwajibkan atas semua jenis harta. Maka pertama sekali penulis mengatakan wahiyan na'amu wan naqdani wat tijarah wa rikasu wal ma'dinu wal mu'asyarat. Jadi jenis-jenis yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat pertama sekali adalah binatang ternakan, an-na'am. Selepas itu an-naqdan, iaitu emas dan perak. Selepas itu kita ada zakat tijarah.
zakat perniagaan. Dan kita ada zakat rikas, iaitu harta yang dijumpai pada zaman silam sebelum Nabi SAW. Kita juga adalah zakat bagi ma'din. Kalau sekiranya seseorang itu dia korek tanah dan dia menjumpa yakni emas, kita mengatakan zakat bagi emas tambang. Dan begitu juga dengan muasyarat. Yakni muasyarat ini adalah zakat bagi tanaman. Jadi kita ada zakat binatang, kita ada zakat wang simpanan, kita ada zakat tanaman, kita ada zakat rikas, kita ada zakat tambang. Ini adalah daripada jenis-jenis yang diwajibkan kita mengeluarkan kalau kita memilikinya. Maka penulis mengatakan wahiyal hububu wasimar. Jadi mungkin saya terangkan satu persatu dulu ya. Pertama sekali kita akan membicarakan tentang zakat naqdain. Ini adalah jenis zakat yang pertama dan ini yang biasa kita membicarakan dalam konteks kita hari ini. Yang dimasukkan dengan naqdain dia adalah balik kepada emas dan perak. Satu orang kalau simpan emas ini sebagai misal. Misalnya ada orang dia simpan emas 100 gram. Soalan kita menanyakan, ini wajib zakat ke tak wajib zakat? Kalau dia simpan emas berapa gram? 100. Di sini kita mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat. Apa sebabnya? Sebab 100 gram ini dia lebih daripada nisab. Nisab ini kita mengatakan dia punya kayu ukuran. Apa yang lebih daripada nisab wajib zakat. Apa yang kurang tidak wajib. Dan bagi emas dia adalah 85 gram nisabnya. Jadi barang siapa yang simpan emas lebih daripada 85 gram selama setahun, lepas itu kita dah haul, dia nak kena 1 tahun. Satu orang misalnya dia beli emas pada 1 Muharram 100 gram. Lepas itu dia simpan kat rumah sampai tahun depan yang ini 1 Muharram. Sekarang kita mengatakan diwajibkan ke atas awak mengeluarkan zakat bagi 100 gram emas tadi. Berapa banyak dia kena keluarkan? Dia kena keluarkan 2.5%. Jadi hari ini kita menanyakan 1 gram emas berapa harganya? $1 Singapura. Kalau kita mengatakan misalan hari ini 1 gram emas $70. Jadi harga bagi 100 gram emas $7,000. Maka diwajibkan dia mengeluarkan 2.5% daripada harga tersebut. Jadi dia boleh calculate. Itu yang diwajibkan. Tapi kalau dia simpan emas 80 gram, ini kita mengatakan tidak ada zakat. Sebab dia belum lagi sampai kepada nisab. Ataupun dia beli emas misalnya 100 gram, dia beli lepas bulan dia jual, tidak ada zakat. Sebab dia tidak sampai kepada 1 tahun. Jadi di sini ada 2 perkara kita nak kena faham tentang zakat bagi emas, iaitu nisab dengan haul. Hari ini duit simpanan kita misalnya satu orang simpan misalnya dekat rumahnya ataupun kat dalam bank dan sebagainya $10,000. Kita menanyakan soalan, ada zakat ke tidak ada zakat $10,000? Hari ini kita menanyakan nisab ini zakat berapa? Nisab ini zakat. Dia semua balik kepada harga emas. Harga emas naik, nisab naik. Harga emas turun, nisab turun. Itu sebab kita lihat nisab ini berubah-ubah. Dulu kita lihat nisabnya $4,000, lepas tu naik $5,000, lepas tu pernah $6,000, lepas tu turun balik $5,000. Ada orang ini mungkin pening, dia macam mana ini boleh tukar-tukar ini nisab seperti ini. Kita mengatakan sebabnya adalah pertukaran bagi harga emas. Sebab wang kita dia balik kepada, dia dikiaskan kepada harga emas. Yang ini maksudnya duit Singapura kita berapa banyak emas kita boleh beli, itu cerita. Kalau kita mengatakan 85 gram emas, jadi berapakah wang Singapura dollar untuk kita beli 85 gram emas?
Disebabkan harga emas ni turun naik, nisab pun turun naik. Sebab tiap-tiap kali kita nak kali 85, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi apabila kita nak menentukan nisab, kita lihat masa haul, bila kita nak keluarkan zakat, kita lihat nisab ni berapa sekarang. Kalau sekiranya wang kita masih di kalangan nisab, dia tidak turun daripada nisab, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau satu orang misalnya dia ada $10,000, tentu sekali lebih daripada nisab. Jadi $10,000 misalnya dia simpan selama setahun, maka diwajibkan dia bayar 2.5% daripada 10,000. Diwajibkan dia kira 2.5% daripada wang simpanannya. Tapi ada orang mungkin menanyakan, tapi ini wang kertas bukan emas, kenapa wajib zakat bagi wang kertas? Kita mengatakan sebab wang kertas dia represent emas, sebab ia digunakan sebagai currency. Daripada sebab kenapa kita mengatakan emas ini diwajibkan zakat, sebab dia naqd. Dalam bahasa Arab kita panggil naqd, iaitu dia adalah mata wang. Maka tiap-tiap perkara yang dijadikan sebagai mata wang dikiaskan kepada emas. Jadi disebabkan dolar kita yang kita simpan ini dikiaskan kepada emas, maka dia mengambil hukum emas. Jadi apabila sampai kepada nisab dan haul, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan zakat bagi perak, silver. Kalau satu orang ini simpan ini silver, juga diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Dan zakatnya juga adalah 2.5% apabila berlalu nisab ini dan haul. Tapi kalau sekiranya wang kita kurang daripada nisab, satu orang simpan $3,000 misalnya, tidak ada zakat. Ataupun satu orang itu dia simpan $10,000 pada 1 Muharram, sebelum ini 1 Muharram tahun depan dia belanja separuh, lepas itu kurang daripada nisab, maka di sini kita mengatakan tidak diwajibkan dia bayar zakat. Jadi ini adalah sikit lebih kurang apa yang biasa jemaah banyak tanya tentang bila diwajibkan zakat dan sebagainya. Perkara yang kedua yang saya nak membicarakan adalah berkenaan dengan haul. Daripada kesilapan yang biasa berlaku, kita apabila lihat kepada haul, kita lihat haul Gregorian calendar. Ini adalah satu kesilapan. Sekarang kita mengatakan haul ini 1 tahun kan? 1 tahun. 1 tahun kalender Islam ke kalender Gregorian? Sekarang ini misalan, satu orang misalan dia dapat $10,000. Dia tak ada duit misalan, tiba-tiba dia diberikan $10,000. Dia dapat $10,000 pada 1 Muharram, $10,000. Dan dia simpan duit ini selama 1 tahun. Bilakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Kalau dia mengatakan saya dapat duit ini 1 Mac tahun lepas, tahun 2022, kita mengatakan 1 Mac tak pakai. 1 Mac tak pakai. Kenapa ini tak pakai? Sebab hukum mahkamah Islam tidak bersangkut paut dengan kalender Gregorian. Jadi kita tidak mengambil iktibar sama ada 1 Mac ke 2 Mac. Soalan yang perlu kita menanyakan adalah kalender Islam. 1 Mac tahun lepas, apakah kalender Islam? Kalau dia mengatakan 2 hari bulan Rabiul Awal, maka kita mengatakan haul awak bermula pada 2 hari bulan Rabiul Awal. Jadi bagaimana kita nak mengetahui bilakah masa diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Kita nak kena lihat pada tahun depan 2 hari bulan Rabiul Awal. Maka apabila masuk 2 hari bulan Rabiul Awal, pada masa yang mana dia mendapatkan wang lebih daripada nisab, maka sekarang kita mengatakan telah diwajibkan zakat dan diwajibkan dia mengeluarkan dengan segera. Ini adalah perkara yang kedua. Zakat diwajibkan kita mengeluarkan dengan segera. Tidak boleh kita melambatkannya. Kalau kita melambatkannya dan kita mampu mengeluarkannya, kita berdosa. Ini juga mungkin ada orang terlepas pandang. Sebab ada orang misalnya zakatnya di bulan Syaban, tapi dia mengatakan saya nak tunggu bulan Ramadan. Ataupun zakatnya pada bulan Rajab, dia tak nak bayar dulu. Dia mengatakan saya nak bayar bila? Bulan Ramadan. Ini kita mengatakan tidak dibolehkan. Dia berdosa ke tidak berdosa? Dia berdosa.
Kalau sekiranya dia mendapati asnaf, dia boleh bayar duit zakat kepada asnaf, akan tetapi dia sengaja melambatkannya, maka ini tidak dibolehkan. Sebab ada orang ini misalnya dia hanya nak bayar pada bulan Ramadan, maka kita kena lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya zakat kita pada bulan Syawal baru nisab, haul kita adalah pada bulan Syawal, maka kita selamat. Yani kita boleh bayar pada bulan Ramadan sebelum masuknya Syawal. Ini kita mengatakan ta'jiluz zakat. Yani kita kedepankan membayar zakat. Ini dibolehkan dengan syarat orang yang menerima zakat itu masih dalam golongan asnaf apabila sampai kepada haul. Tapi kalau kita pada bulan Ramadan kita kasih kepada satu hamba Allah orang miskin misalnya, kita bagikan zakat kepadanya. Tapi bila masuk bulan Syawal, bila kena kepada haul kita, dia jadi kaya. Tadi punya zakat kita berikan di bulan Ramadan tidak sah. Zakat yang kita memberikan pada bulan Ramadan tidak sah. Kenapa? Sebab dia apabila sampai kepada haul kita pada bulan Syawal, dia telah menjadi kaya. Dia bukan daripada kalangan asnaf. Maka ternyata apa yang kita bayar itu bukan zakat, tetapi itu adalah sedekah. Ini adalah syarat bagi mengeluarkan zakat awal. Dalam bahasa Arab kita panggil ta'jiluz zakat. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini, melainkan kalau ada jemaah yang ada soalan. Kalau tidak ada, masya-Allah, kita pun tak lama lagi akan masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam kesihatan dan afiah. Dapat kita sampai di bulan Ramadan, dapat kita berjalankan ibadat puasa dengan baik, dan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa akhtim bisalihati a'malan wa ajran Allah ya karim. Fadl subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.